Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dengan prinsip Pascal. Okey, disebabkan kamu sukatan baharu, prinsip Pascal ni dalam tingkatan 5. Kalau yang asalnya prinsip Pascal ni dalam tingkatan 4. Okey, jadi masih lagi perkara yang sama jugalah, tiada bezanya. Okay, jadi tengok dulu objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah murid akan dapat menerangkan konsep pemulihan tekanan dalam cecair, menerangkan sistem hidrolik sebagai satu sistem pengganda daya, menyatakan prinsip Pascal dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian melibatkan prinsip Pascal. Walaupun kamu nampak macam banyak objektif kita pada hari ini, tapi sebenarnya ada sikit. Okey. Okey, sebelum kita teruskan, cikgu nak ingatkan kamu prinsip Pascal, kamu kena ingat bila sebut je prinsip Pascal, kamu kena ingat dia adalah berkaitan dengan tekanan cecair ataupun sistem hidrolik. Okey, kita akan tengok seterusnya supaya kamu dapat lebih gambaran. Okey, apa tu prinsip Pascal? Okey, prinsip Pascal ni ialah tekanan yang dikenakan ke atas bendala tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendala itu. Apalah maksudnya itu? Okey, contohnya kalau kita ada satu omboh di sini yang berisi bendala, dia mesti bendala lah sebagai medium. Okey, kemudian kita tekan omboh ni. Kita tekan omboh ni akan ada pancutan air. Okey, pancutan air ni kalau kita perhatikan tekanan dia semua di sini semua adalah sama. Itu yang dimaksudkan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendala itu. Bukan masa kalau kita tolak ni, ada yang pancutan dia yang kurang, ada pancutan yang lebih. Tidak. Bila kita tolak omboh ini, kita akan dapati pancutan air ni semua seragam dengan tekanan yang sama. Dia punya jarak pun lebih kurang sama. Okay, itu prinsip Pascal, iaitu dia mesti ada bendala sebagai medium dan tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Maksud bila kita tekankan ini, kita tekan di omboh ini, tekanan itu dipindahkan melalui bendala ini kepada pancutan air. Okey, jadi cikgu harap kamu jelas. Bila sebut je prinsip Pascal dia adalah tekanan ke atas bendala. Sebab kita ada beberapa prinsip lagi, cikgu tak nak kamu confuse dan kamu kena ingatlah kalau sebut je Pascal dia adalah tekanan bendala. Okey, dan dia juga berkait rapat dengan sistem hidrolik. Okey, hidra ni adalah bendala. Okey, jadi bila sebut je sistem hidrolik dia adalah prinsip Pascal. Dan sistem hidrolik ini juga dikenali sebagai sistem pengganda daya. Okey, bila disebut tentang sistem pengganda daya, maksudnya dia akan menggandakan daya. Kita kenakan daya yang kecil, tetapi sistem ni boleh mengangkat satu beban yang besar. Okey, contoh senang. Okey, untuk contohnya nanti ada aplikasi tapi cikgu bagi kamu gambaran dulu. Contohnya jet hidrolik, yang tempat kita nak naikkan kereta tu yang kena pam-pam tu. Okey, kita pijak pam tu, tapi pam itu dapat menaikkan kereta. Kalau kita angkat sendiri kita takkan mampu. Tetapi dengan menggunakan jet hidrolik tu, jet tu dapat menaikkan kereta hanya dengan kamu tekan, kamu pijak saja jet hidrolik tu. Itu yang maksud kita kenakan daya yang kecil. Tetapi sistem itu menggandakan daya yang kecil itu kepada besar untuk mengangkat kereta. Okey, itu yang akan kita tengok dengan lebih jelas. Okey, sebab itu dia menggunakan cecair. Bila sebut ingat, bila hidrolik dia adalah cecair, ada bendala. Bendala ini yang memindahkan tekanan kita. Okey. Okey, ini daya yang dikenakan. Ini F1 adalah daya yang dikenakan. F2 ini adalah daya yang keluar. Okey, F1 ni sebagai input. Maksudnya kita kenakan daya daripada sini. Dan dia akan menghasilkan tekanan. Okey, tekanan yang terhasil di sini akan dipindahkan ke sebelah. Okey.
dan dia akan dapat mengangkat. Macam mana dia dapat mengangkat sedangkan daya yang kita kenakan adalah kecil disebabkan tekanan. Okey, kena ingat. Okey, apabila dalam tekanan kita ada P sama dengan F per A. Di mana dalam satu tekanan dipengaruhi oleh daya dan A adalah luas permukaan. Okey, macam di sini, macam input ni, okey, daya dikenakan ke atas omboh input ni. Omboh input, okey. Bila daya kecil, luas permukaan ni kecil. Tetapi tekanan di sini di A1 dan A2 adalah sama disebabkan dia adalah berkadar langsung dengan luas permukaan di A2 dengan F2. Okey, maksudnya bila kita tekan F1, bila kita tekan omboh, bila kita tekan maksudnya kita mengenakan daya. Daya input dikenakan ke atas omboh input, iaitu apabila kita menekan omboh itu. Maksudnya ada daya input. Okey, di omboh input tekanan terhasil pada permukaan cecair sebab bila kita ada tekanan, bila ada daya dan dia bergantung dengan luas permukaan akan ada tekanan. Okey, bila ada tekanan, kemudian tekanan itu dipindahkan melalui bendalek. Ingat, di sini ada bendalek dan tekanan yang terhasil di A1 ini dipindahkan ke A2. Okey, tekanan yang sama dan dia bertindak ke atas omboh output disebabkan sini adalah luas permukaan yang besar dan dia boleh mengangkat objek yang lebih besar. Okey. Okey, jadi dekat sini kita perlu ingat P di A Jadi tekanan, okey, cikgu tulislah tekanan A1 mesti sama dengan tekanan di A2. Okey, maksudnya apabila kita menghasilkan tekanan itu, maksudnya tekanan yang kita hasilkan itu adalah sama untuk mengangkat beban. Okey, jadi dekat sini kita dah tahu tekanan adalah F per A, disebabkan itu F1 adalah per A1 dan F2 adalah per A2. Okey, jadi bila berkaitan dengan sistem hidrat, ini adalah rumus yang ada. Okey, dia sebenarnya berasal daripada tekanan je, P sama dengan F per A. Dan dia diterbitkan disebabkan tekanan di A1 dan A2 adalah sama. Ini adalah dia punya derivation. Okey, tak perlulah kamu kena ingat, kalau prinsip Pascal F1 per A1 sama F2 per A2. Tidak perlu, asalkan cukup kamu faham tekanan A1 dan A2 adalah sama ini. Okey, tekanan A1 adalah sama dengan tekanan di A2. Dan macam mana dapatkan tekanan ini adalah F per A. Okey? Dan satu lagi adalah apabila sebut tentang faktor penggandaan. Macam mana dapatkan faktor penggandaan? Faktor penggandaan ni adalah berapa banyak nilai daya itu boleh digandakan. Iaitu macam mana nak cari ialah apabila kita A2 bahagi dengan A1. Kita dapatlah dia punya faktor penggandaan. Okey, ini untuk mengira faktor penggandaan. Jadi ada dua yang terlibatlah, A2 per A1 untuk cari faktor. Dan kalau disuruh cari tekanan ke apa, ini adalah rumus satu lagi. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Okey, seterusnya kita tengok aplikasi prinsip Pascal. Cikgu ambil saja contoh dalam buku teks, cuma cikgu akan terangkan lebih sikit. Okey, yang pertama ini adalah brake hidrolik. Brake hidrolik ini ada dalam kereta ataupun kenderaan. Iaitu apabila kita pijak pedal yang kecil tu boleh memberhentikan kereta. Pernahkah kamu terfikir macam mana kamu tekan brake yang kecil tu dapat menghentikan sebuah kereta yang bergerak walaupun dengan keadaan yang laju? Okey, sebab dia menggunakan brake hidrolik. Okey, bila tekan brake pedal ni, ini disambungkan, dalam ni ada bendalek. Okey, bendalek ni tak semestinya air.
disebut bendalir, dia adalah cecair yang bersesuaian. Okey, dia adalah cecair yang bukan air. Nanti kamu kata air, tak semestinya. Dia boleh jadi minyak atau minyak yang bersesuaian dengan keadaan. Jadi untuk brake hidrolik, kita pijak pedal brake ini yang kecil. Dan silinder induk ni yang akan menghantar tekanan kepada brake, cakra brake. Ni panggil brake disc. Kalau kamu pernah dengar lah brake disc. Okey. Dan dapat menghentikan kereta. Okey, yang ini yang tadi yang cikgu cerita tadi. Yang kedua ini adalah jack hidrolik. Sebenarnya dalam jet hidrolik ni adalah cecair. Kamu tak percaya, kamu buka. Kalau kat rumah kamu ada pump untuk naikkan kereta, cubalah kamu buka. Dalam tu ada bendalir untuk memindahkan tekanan macam ni. Ini adalah pemegang brake. Okey, maksudnya kita akan pijak di sini ataupun guna tangan. Dan ini ada injak, ini yang akan menaikkan kereta. Konsep ni sama juga sebenarnya di bengkel kereta yang dia ada satu mesin untuk mengangkat kereta. Okey, semua yang benda yang untuk mengangkat kebanyakannya menggunakan prinsip Pascal. Dia menggunakan hidrolik. Sebab daripada yang kita tahu kemampuan kita tak dapat mengangkat satu benda yang berat. Jadi kita perlukan sistem pengganda daya, iaitu prinsip Pascal. Contoh yang tadi bengkel di kereta yang angkat kereta di atas yang ada, kalau kamu pergi kereta tu kamu akan dapati ada kereta di atas. Sini ada dia punya ini, sini ada dia punya ini, dan kereta tu ada di atas. Macam mana dia angkat adalah guna prinsip Pascal. Dia hanya tekan butang je. Dia tekan butang ni, switch ni, terus ni boleh terangkat. Sama juga dengan Hitachi. Kamu panggil Hitachi, apa nama sebenarnya? Pengorek tukar. Yang bajak tu, okey, macam mana nak fungsikan bajak itu? Semua itu adalah juga prinsip Pascal. Okey, dia dalam tu ada bendalir, dia boleh menggerakkan. Kamu nampak orang yang menggerakkan tu dia guna button-button je, tapi button tu sebenarnya disambungkan menggunakan hidrolik. Menggunakan bendalir untuk menggerakkan. Jadi prinsip Pascal kamu kena ingat, dia sebenarnya menggandakan daya. Benda yang kita tak mampu nak angkat, nak buat, kita gunakan Pascal untuk membuat kerja kita. Okey? Okey, itu adalah aplikasi. Senang je untuk kamu ingat. Dia menggandakan daya dan dia berkait rapat bila sebut ada je jet hidrolik ke brake hidrolik ke apa saja yang ada perkataan hidrolik, itu adalah prinsip Pascal. Okey? Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, sekarang kita ada satu ombak. Okey, sini ada F1 sama dengan 12, A1 10, kemudian kita ada daya output, kemudian ada A 50. Hitungkan faktor penggandaan. Okey, perlu ingat balik untuk kira faktor penggandaan ialah A2 bahagi A1, di mana output, luas permukaan yang kedua yang besar. Ingat, luas permukaan yang kedua yang besar mesti bahagi luas permukaan yang kecil. Jadi dekat sini untuk soalan A, berapa luas permukaan yang besar? Mana yang satu yang besar? Yang ini, iaitu kita ada 50 bahagi dengan luas permukaan yang kecil lah 10. Jadi di sini faktor pengganaannya 5. Apa yang dimaksud dengan faktor penggandaan 5 itu? Apabila kita kenakan daya di sini hanya 5 Newton, dekat sini adalah 5 kali ganda. Okey, itu faktor penggandaan. Okey, B, kira daya output. Okey, kita dah tahu dah faktor penggandaan tadi adalah 5. Jadi di sini daya input adalah 12. Jadi boleh saja 12 darab 5 sama dengan 60. Okey? Ataupun kalau kamu nak juga peningan kepala, boleh guna rumus. Dia adalah untuk kira F2 output bagi daya output adalah sama dengan faktor penggandaan iaitu A2 per A1 darab dengan F1.
Ataupun boleh je terus guna 12 darab 5 yang kamu faham lah kan. Disebabkan dia punya faktor penggandaan itu adalah 5 kali dan input dia adalah 12, darab je dengan penggandaan 5 kali. Jadi rasanya rasanya mudahkan untuk kamu faham. Kamu kena ingat apa prinsip dia, macam mana dia bergerak dan macam mana untuk kira. Jadi cikgu harap penerangan cikgu ni jelas untuk kamu. Jadi harapnya kamu boleh buat latihan lah. Dan suka cikgu ingatkan, kalau soalan tidak minta faktor penggandaan, di mana kalau dia minta daya output tapi tidak menggunakan faktor penggandaan, macam ni F2 sama A2 per A1 dan F1, kita tahu ada faktor penggandaan. Kamu boleh gunakan apa-apa balik kepada rumus yang asal, iaitu P1 sama dengan P2, di mana F1 per FA1, F2 per A2. Kejap, cikgu tuliskan. Okey. Kalau kamu tak nak ingat banyak-banyak, ada faktor penggandaan lah, apalah, pegang dengan satu rumus ni je. Okey. Iaitu di mana P1 sama dengan P2, di mana F1 per A1 dengan F2 per A2. Jadi kalau faktor penggandaan ialah apabila A2 bahagi dengan A1, dan untuk daya output boleh juga guna rumus yang ini, iaitu kita gantikan balik. Masukkan nilai. Okey, F1 sini kita tahu ada 12, A1 kita ada 10 sama dengan F2 yang kita nak cari per A2 adalah 50. Jadi kita boleh darab silang. Sama juga, kamu akan juga dapat jawapannya sama. Ini kalau kamu tak nak serabukan kepala banyak sangat hafal rumus, ini salah satu cara guna yang asal, rumus yang asal. Tak kisahlah guna macam mana pun, kamu boleh dapat jawapan dia. Okey, jadi cikgu harap dengan cikgu jelas untuk kamu faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.